KPM. Ish, macam mana pula ni? Apa pula yang datang ada pembaris? Bateri. Ish, yang ni lagi. Takut pula nak pegang. Macam mana kita nak bersedia ni Macam-macam ni, takut ni. Hai, pemahaman pembelajaran. Hitam, merah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi. Datuk. Aneh, apa yang terintai-intai tu? Itulah Nampak? dia, Datuk. Saya sedang keliru dan juga macam mana saya nak betulkan ni pembelajarannya sebab saya nak ada sesi amali ni, Datuk. Oh, itu mudah je. Ya. Nanti macam ni lah. Jangan panik. Okey. Kita akan terangkan macam mana. Sebenarnya amali ni bukan perkara yang boleh kita tengok-tengok, kita baca-baca. Oh, bukan, Datuk. Okey. Kita kena pegang sendiri, kita kena rasa, kena buat. Ya. Macam ni kan. Ni dah hayun ni. Ada ni perkara yang kita nak perhatikan. Jadi hari ni kita ceritakan. Baik. Saya rasa Tentang sangat amali istimewa sebab kehadiran Datuk ini dan itu mungkin akan memberikan satu proses pembelajaran kepada saya dan semua yang menonton kita di Sukses. Tapi kita nak lihat terlebih dahulu profil Datuk bersama dengan kita. Baik, inilah Sukses SPM 2021. Assalamualaikum semua, apa khabar? Kembali bersama kami. Inilah Didik TV KPM dan sangat istimewa Sukses pada hari ini. Saya Hanif Miswan bersama dengan anda semua dan lebih istimewa, kita nak perkenalkan sekali lagi secara formalnya iaitu Datuk Fakhruddin Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan kita. Assalamualaikum, Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi memberikan pembelajaran dan pengajaran kepada saya tadi. Tapi Datuk, sebelum kita mulakan seperti biasa, mungkin sekarang ramai yang dah mula berasa seronok dengan kebenaran rentas negerinya, kebenaran kembali ke sekolahnya, tapi SOP perlu kita terus patuhi, Datuk. Boleh, Datuk? Kami di Didik TV KPM terus menitik beratkan berkenaan dengan pematuhan SOP. Saya pakai terlebih dahulu dan kemudian kita silakan kepada Datuk. Silakan, Datuk. Ya, baik, Datuk, mungkin secara pengenalan dan pembukaannya, Datuk, untuk kita terangkan berkenaan dengan Sukses dan sedikit tadi berkenaan dengan ujian amali yang Datuk ingin perkenalkan. Silakan, Datuk. Okey, terima kasih Saudara Hanif. Ya. Jadi hari ini kita hayati apa itu amali sains. InsyaAllah. Jadi kita akan bersama dengan anak-anak dalam sesi untuk pelaksanaan ujian amali sains pelaksanaan SPM mulai tahun 2021. Jadi kepada anak-anak yang bakal menduduki SPM tahun 2021 dan guru-guru yang bakal membimbing anak-anak ini, hari ini saya datang bersama-sama Didik TV untuk menerangkan apa sebenarnya ujian amali sains yang bakal berlaku dalam sistem pendidikan kita. Jadi alhamdulillah kita akan lihat pada hari ini bahawa amali sains yang telah pun dilaksanakan selama 30 tahun sebelum ini, bermula daripada tahun 1969 sehingga tahun 1999. Jadi dalam 30 tahun itulah anak-anak yang belajar dalam bidang sains tulen, fizik, kimia, biologi, mereka akan masuk ke makmal untuk buat amali sains dan membuat laporan serta menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Tapi selepas 30 tahun, ujian amali sains ini telah digantikan dengan satu lagi ujian bertulis sehinggalah pada tahun 2020. Jadi selama 20 tahun tidak ada amali sains dan pada tahun 2020 ini insya-Allah diperkenalkan semula dan surat perkeliling ikhtisas telah pun dikeluarkan. Jadi sebenarnya seluruh negara sudah pun tahu amali sains ini akan dilaksanakan bagi pelajar yang menduduki SPM tahun 2021 dan kumpulan anak-anak SPM 2021 ini adalah kumpulan yang mengikuti kurikulum standard sekolah menengah iaitu kurikulum baharu. Jadi apa yang perlu diketahui tentang ujian amali sains ini sudah ada arahan yang jelas dan setiap daripada guru dan pentadbir sekolah akan menyediakan anak-anak bagi tujuan amali sains nanti. Jadi perkara yang perlu anak-anak ketahui, pelajar-pelajar kuasai ialah apakah format yang ada di dalam pentaksiran SPM mulai tahun 2021. Format itu ada ditunjukkan di dalam
buku yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan bagi mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan sains tambahan. Semua ini boleh dilayari dalam portal lembaga peperiksaan lp.gov.my. Jadi semua di dalam buku ini diterangkan satu persatu dengan jelas supaya pelajar-pelajar dengan bimbingan guru dapat memahami apakah yang akan ditaksir semasa peperiksaan amali sains khususnya. Jadi kepada anak-anak bakal calon SPM nanti, kita sudah berubah. Di dalam kertas fizik, kimia, biologi, sains tambahan, kertas 3 dulunya selama 20 tahun dilaksanakan ujian bertulis amali. Jadi bagi tahun 2021 nanti kita laksanakan ujian amali sains di mana anak-anak pelajar akan memasuki makmal. Di dalam makmal ada radas, ada bahan, ada arahan yang perlu dibuat satu persatu. Jadi insya-Allah pentadbiran bagi ujian amali sains ini dilakukan secara bersepadu. Jadi di sini kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan bersepadu itu. Bersepadu itu menunjukkan bahawa mata pelajaran fizik, kimia, biologi dijalankan dengan instrumen berasingan tetapi pada satu tempoh masa yang ditetapkan. Bagi ketiga-tiga itu, sekali kita masuk ke dalam makmal untuk ujian amali sains, maka 3 instrumen itu akan dilaksanakan amali dan pelaporan yang bersekali. Jadi seterusnya, kita pergi lagi kepada satu perincian berkait dengan format baharu instrumen bagi mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan sains tambahan. Kita ada 3 kertas seperti yang saya sebutkan tadi. Kertas yang pertama ialah ujian bertulis. Di dalam ujian bertulis ini, instrumennya ialah jenis objektif dan kita ada 40 soalan dalam kertas satu yang membawa 40 markah dan masa menduduki kertas ini ialah 1 jam 15 minit. Selesai kertas satu, anak-anak pelajar akan duduki kertas 2 juga secara ujian bertulis. Ujian bertulis ini yang seperti telah kita umumkan akan dilaksanakan pada bulan Mac tahun 2022 nanti. Semasa tempoh peperiksaan SPM sepenuhnya. Okey. Jadi kertas 2 ialah jenis item subjektif dengan 3 bahagian mengandungi 11 soalan dan membawa 100 markah. Dalam satu markah ini akan diuji dalam masa 2 jam 30 minit. Jadi di sini pelajar akan duduk juga dalam bulan Mac dan kertas 3 ujian amali sains. Walaupun kertas 3 tapi ujiannya berlaku pada bulan Februari tahun 2022 seperti yang saya sebutkan tadi. Lebih awal. Walaupun dia kertas 3, Datuk? Walaupun kertas 3. Sebab dia melibatkan satu proses masuk ke makmal yang perlu diuji dan perlu ditentukan dalam satu masa yang lebih sesuai. Jadi semasa ujian amali sains, fizik, kimia, biologi secara subjektif dan bilangan soalannya 1 soalan sahaja bagi setiap mata pelajaran. 1 soalan fizik, 1 soalan kimia, 1 soalan biologi yang membawa 15 markah dan masanya ialah 45 minit. Jadi ini maksudnya kalau saya ambil 1 mata pelajaran, saya akan duduk selama 45 minit. Jadi kalau 2 mata pelajaran, saya akan duduk dalam masa 90 minit. Jadi bergantung kepada bilangan. Dan bagi sains tambahan, menjawab 2 soalan dan markahnya ialah 30 dalam masa 1 jam 45 minit. Jadi sebenarnya objektif mata pelajaran fizik, kimia, biologi, sains tambahan ini sangat jelas. Kita nak anak-anak kita semakin berminat dengan mata pelajaran ini. Sebab nature soalan sains ialah satu perkara yang perlu dirasai, dilalui kemahiran itu. Jadi kita nak tarik minat dan di situ anak-anak boleh kita bina kemahiran menyelesaikan masalah,
membangunkan minda mereka berfikir secara lebih kreatif, inovatif, dan ini adalah ada nilai penyiasatan saintifik. Jadi daripada situ, objektif pentaksiran yang kita laksanakan ini ada 6. Anak-anak nanti apabila bersedia bagi menduduki ujian amali sains ini, kita akan terapkan satu kemahiran mengingat dan memahami. Kemudian kita juga akan mengaplikasikan apa yang kita telah pelajari dalam kelas secara teori, dan kita juga menganalisis hasil daripada bacaan yang kita lihat dalam amali tadi. Kita buat analisis, kita menilai apa yang ada dalam kerja buat kita itu. Kemudian kita memupuk satu kemahiran untuk mencipta. Sebab itu kita tengok saintis, dia banyak mencipta inovasi baru. Jadi ini juga adalah objektif yang kita terap dalam pentaksiran, dan akhirnya ialah penyiasatan saintifik. Ini adalah perkara-perkara yang penting di dalam kita mengadakan ujian amali sains. Kita nak satu suasana yang lebih hidup dalam pembelajaran mata pelajaran sains tulen, fizik, kimia, biologi dan sains tambahan. Jadi barulah kita ada doktor yang hebat, kita ada engineer yang hebat, kita ada arkitek yang hebat kerana kemahiran mereka itu. Jadi kalau belajar sains dapat A+ pun tak tahu buat amali, jadi kita pun rasa ada kekurangan lagi. Belum tentu dia boleh buat sesuatu ujian di dalam makmal yang sebenar. Baik, Datuk, sebelum kita nak pergi ke latar belakang pelaksanaan ujian amali, mungkin secara asas dan untuk pengukuhan kita semua, Datuk, saya tertarik dengan objektif pentaksiran ini, ada ke-6-6-nya, dan Datuk sendiri menyatakan perlu seiring. Mungkin sekali lagi, Datuk, keperluan untuk kita melakukan ujian amali ini dan ianya dilakukan terlebih dahulu pada Februari 2022, kertas 3 itu ya. Ya, betul. Dan kemudian barulah kertas 1 dan 2 itu mungkin sekali lagi sebagai pengukuhan, Datuk, untuk murid-murid di rumah. Jadi ujian amali sains kita ini akan dilaksanakan secara bersepadu di dalam kertas 3 dan bagi setiap satu soalan itu ialah selama 45 minit. Jadi pelajar tidak perlu masuk 3 kali untuk 3 mata pelajaran, hanya sekali masuk, tapi di dalam makmal itu sudah ada susunan radas. Jadi kita akan ceritakan selepas ini apakah radas-radas yang ada di dalam makmal. Jadi jangan panik, tapi kita akan lalui satu proses pengalaman yang cukup bermakna dan menjadi kenangan satu hari nanti. Dan sangat menarik sebab tadi saya pun dah panik di awal rancangan. Mujur ada Datuk bersama dengan kita. Datuk, kita nak berteriak seketika. Selepas ni macam yang Datuk cakapkan tadi, kita akan berbicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan latar belakang pelaksanaan ujian amali sains mulai tahun 2021 ini yang akan dilaksanakan pada Februari dan juga Mac tahun 2022. Segalanya di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Didik TV KPM pada saat ini. Dan ini adalah Sukses SPM 2021. Dan saya Hanif Miswan masih bersama dengan anda. Sangat istimewa kerana kita masih lagi bersama dengan Datuk Fakhruddin Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Datuk, terima kasih banyak-banyak atas pencerahan yang pertama yang tadi. Saya percaya itu baru mukadimahnya lah. Dan sekarang kita nak teruskan berkaitan dengan bagaimana latar belakang pelaksanaan ujian amali sains mulai tahun 2021. Tapi sebelum itu, kita nak tengok terlebih dahulu ada satu video yang dipersiapkan oleh Datuk bersama dengan pasukannya untuk pemahaman yang lebih lanjut.
sangat menarik selari dengan apa yang diberitahu oleh Yang Bahagia Datuk Ketua Pengarah kita Ustaz tadi. Mungkin Datuk kalau nak dikongsikan berkaitan dengan apa yang telah diberikan oleh video tutorial Ustaz tadi, dan juga saya difahamkan pengalaman Datuk ni dalam merencanakan format ujian ini selama 30 tahun ini. Kenapa kepentingan untuk ada ujian amali kepada murid-murid kita ini, Datuk? Ya, cukup menarik kita lihat pada video tadi. Jadi Hanif pun mungkin rasa teruja nak jadi pelajar balik. Setuju? Untuk masuk makmal, buat amali. Ya. Sebenarnya dia lalui satu perjalanan yang panjang. Selepas 30 tahun amali itu berlaku, kemudian diberhentikan selama 20 tahun. Jadi kalau kita tidak usahakan hari ini untuk mengadakan amali sains, mungkin kita akan tambah lagi 10 tahun. Jadi 30 tahun ada amali, 30 tahun tak ada amali. Dan belum tentu lagi selepas itu akan berlaku. Jadi usaha ini adalah berkat kerjasama semua pihak di Kementerian Pendidikan Malaysia dengan restu kepimpinan tertinggi. Semua pihak menyarankan supaya amali sains ini diadakan semula demi untuk menarik minat pelajar, memberikan mereka kemahiran dan jiwa saintifik itu. Itu yang penting. Sebenarnya dalam kehidupan mereka nanti mungkin berkejaya luar daripada bidang sains. Tapi sebenarnya melalui amali sains inilah kita dapat pupuk kemahiran mereka berfikir secara saintifik, lebih kreatif, boleh menyelesaikan masalah dan pasti mereka akan dapat menangani isu yang dihadapi dalam zaman kehidupan mereka nanti. Jadi itulah kembali semula amali sains. Marilah kita hidupkan dan anak-anak, inilah pengalaman yang cukup bermakna dan bertuah bagi anda semua untuk lalui proses amali sains. Ya, betul. Okey Datuk, saya setuju dan saya sokong sepenuhnya. Jadi mungkin kita nak teruskan pemahaman dan juga kita teruskan bagaimana Datuk ingin terangkan pada hari ini. Silakan. Terima kasih Rahani. Jadi sebenarnya latar belakangnya ialah seperti yang saya kata tadi, kita nak tingkatkan kemahiran saintifik anak-anak. Iaitu nanti anak-anak akan ada kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif. Jadi kita boleh tengok dalam video sebentar tadi bagaimana anak-anak itu mengendalikannya di dalam makmal. Jadi bukanlah sesuatu yang rumit. Anda dengar apa yang cikgu ajar dan pasti kemahiran itu akan datang ke dalam diri anda semua. Dan untuk mengatasi masalah kesediaan makmal di sekolah-sekolah, kita tidak perlu rasa satu perkara yang berkait amali sains ini sesuatu yang susah. Kita di Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya Lembaga Periksaan, kita menyediakan satu bentuk soalan ataupun format ujian supaya dia mengizinkan amali itu berlaku dalam banyak situasi. Jadi makmal yang paling lengkap kepada sederhana lengkap ataupun yang kurang lengkap mampu insya-Allah melaksanakan amali itu, kerana kenaikan kadar bantuan per kapita juga sudah pun dinaikkan daripada RM14 kepada RM65. Jadi kita pasti semua sekolah sudah bersedia untuk menyediakan makmal yang sesuai untuk ujian amali sains nanti. Jadi kita ada garis panduan yang telah kita kongsi untuk kefahaman semua pihak. Dan seterusnya, di dalam pentaksiran bilik darjah, pelajar-pelajar bila kembali ke sekolah dalam masa terdekat akan melalui proses amali sains ini dan kuasai kemahiran yang asas di dalam makmal, dan melalui apa yang telah diadakan dalam kurikulum itu pasti akan membimbing anda untuk bersedia bagi tujuan tersebut. Jadi balik kepada pelaksanaan ujian amali sains nanti, seperti yang saya katakan, pentadbirannya adalah secara bersepadu dan melibatkan 3 instrumen. Jadi bersepadu ini akan dilaksanakan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan pada satu hari yang sama, dan ada 3 instrumen, iaitu 1 instrumen fizik, 1 instrumen kimia, 1 instrumen biologi. Bagi yang mengambil ketiga-tiga, pastilah akan ambil serentak ketiga-tiga itu, dan bagi yang mengambil 2, ditentukan untuk 2 instrumen, dan mungkin bagi calon yang mengulang mengambil 1 saja mata pelajaran dan 1 instrumen akan ditadbirkan untuk mereka. Dan apa yang kita cuba bawa dalam ujian amali sains ini ialah untuk melihat 12 konstruk kemahiran yang sudah kita tentukan melalui standard kurikulum dan pentaksiran, dan kita harap konstruk ini dapat kita cungkil melalui amali
dan apa yang ditunjukkan dalam jawapan pelajar itu, kita tahu anak itu ada kemahiran yang sudah pun dibangunkan dalam pembelajaran mereka. Dan peruntukan masa, saya ulang lagi sekali, bagi satu instrumen, satu mata pelajaran, 5 minit untuk persediaan dan 40 minit untuk melaksanakan ujian amali sehinggalah menjawab keseluruhan soalan. Jadi, Hanif, sebenarnya itu masa yang diperuntukkan. Ada pelajar mungkin buat satu-satu amali itu dalam masa yang lebih cepat. 30 minit dah selesai, cukuplah. Dia boleh beralih ke soalan yang berikut. Jadi mungkin soalan berikut pula dia lebih daripada 40 minit, boleh gunakan baki yang 10 minit tadi. Jadi yang penting ketiga-tiga jumlah masa itu dicampurkan, itulah yang diperuntukkan. Cuma kita pandukan masa tu sesuai untuk mereka laksanakan amali. Jadi apapun bagi cikgu, pengetua, ibu bapa, anak-anak pelajar, kita ada sediakan garis panduan untuk pengendalian ujian amali sains ini, dan dalam buku itu kita sediakan dengan lengkap panduan-panduan yang berkaitan untuk petugas peperiksaan, guru-guru di sekolah dan apa-apa arahan yang khusus berkaitan dengannya. Jadi boleh layari portal Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk dapatkan garis panduan ini dan boleh dibaca dan difahami. Jadi insya-Allah. Dan seterusnya kita tidak mengabaikan anak-anak murid berkeperluan khas. Betul. Tapi bagi peperiksaan kita sebutkan calon berkeperluan khas, CBK. Kalau dalam persekolahan murid berkeperluan khas ataupun anak OKU. Jadi mereka juga diberi peluang untuk mengambil mata pelajaran sains tulen dan ada amali sains yang ditetapkan juga untuk mereka. Apapun kita beri mereka beberapa kemudahan. Mungkin kita perlukan peralatan periksaan khusus untuk tujuan mereka duduki peperiksaan, ada perlukan persetujuan ibu bapa, JPN. Jadi semua itu akan memudahkan mereka. Jika ada yang buta warna, kita perlukan pengesahan doktor sebab dia nak baca maklumat-maklumat ataupun warna tertentu. Jadi dengan kata lain, anak MBK ini ada tambahan masa, memberikan mereka kesesuaian untuk melaksanakan amali dengan kekurangan. Jadi kita juga ada sediakan jadual sidang dalam buku panduan kita itu, garis panduan. Jadi ada sidang pertama, kedua, ketiga. Jadi insya-Allah akan ditamatkan sebelum lewat petang mengikut bilangan calon yang ada di satu-satu pusat itu. Jadi jadual sidang ini sebenarnya untuk kita kawal pergerakan pelajar kita dari bilik lapor diri, pergi kepada makmal untuk menjalani amali, kemudian pergi ke bilik kuarantin. Sebab Hanif ingat sebab tempoh terpanjang. Kalau calon yang masuk sidang pertama, kita lepaskan selepas amali, mungkin pelajar sidang ketiga belum masuk ke makmal. Jadi di situ akan berlaku kebocoran maklumat. Betul. Sebab tu kita itu pun rapi, Datuk, ya? Ya, teratur, tersusun, tamat kuarantin. Jadi jangan risau, makan, minum, semua akan diuruskan oleh pihak sekolah. Kebajikannya akan dijaga. Jadi inilah kalau saya boleh gambarkan, suasana dalam video tadi pun kita sudah tengok, ada radas untuk ketiga-tiga mata pelajaran ataupun 2 mata pelajaran itu. Jadi itulah yang saya ingin kongsikan pada sesi ini. Dengan kata lain, kepada anak-anak calon SPM 2021, janganlah risau tentang amali sains ini. Dah tahu berapa markah yang akan dapat. Cumanya kita nak terapkan satu perasaan, keseronokan, satu jiwa yang dekat sebagai seorang pelajar aliran sains untuk menjadi saintis ataupun rakyat yang berjaya dalam kehidupan. Pengalaman itu sebenarnya mendewasakan juga. Datuk, saya sangat tertarik sebenarnya kerana antara elemen yang turut ditekankan adalah berkaitan dengan calon berkeperluan khas. Dan kabarnya kita ada sesuatu yang ingin ditunjukkan juga dan diterangkan berkaitan dengan keperluan mereka dan juga bagaimana perjalanan keseluruhan amali untuk sama-sama kita saksikan. Okey. Okey, satu. Okey, turunkan ni ke bawah, turun bawah. Turun bawah. Okey, pandai dua tangan, guna dua tangan. Dua tangan. Okey, pandai. Jangan bagi ni, asingkan dia dua tangan. Kembang sikit. Okey. Okey, urut ke bawah. Bagi dia ni sama saiz. Okey, agak.
Kena TV ambil lilin ni letak. Okey dah. Okey dah. Tak je kat tengah. Okey. Okey, Nasrul letak air lagi. Letak sini tenggelam. Lagi. Okey. Lagi. Laju. Pandai biji. Pandai. Biarkan. Jadi comel. Okey, ambil pada bawah tu nampak. Tak. Okey, saya dia naik sampai kat sini. Nanti dia mewakili 1/5 bahagian. Baik. Dia gambar bawah. Nampak ah. Dia tak, dia nampak gitu. Wow, Datuk, saya yang tengok saya yang teruja ni, jadi betul lah Ya. kena buat barulah kita faham prosesnya, dan mungkin Datuk boleh terangkan sedikit berkaitan dengan tutorial yang kita berikan tadi, Datuk? Okey, jadi sebenarnya apa yang kita cuba nak gambarkan ialah anak-anak yang berkeperluan khas ini, kita beri mereka peluang dengan kemudahan yang tidak mengganggu proses perjalanan amali sains itu dan adil untuk mereka. Kerana dalam proses pembelajaran pun mereka menghadapi satu cabaran yang besar. Setuju. Apatah lagi dalam ujian amali begini. Jadi apa yang cuba kita nak gambarkan bahawa setiap pelajar mempunyai hak ataupun peluang yang sama dengan keupayaan mereka. Jadi insya-Allah ibu bapa di luar sana, calon-calon cikgu-cikgu, marilah kita jayakan amali sains ini, beri sokongan yang terbaik untuk kejayaan masa depan anak bangsa kita. Ya, keadilan itu yang diterapkan, dan itu yang saya penuh minat dan rasa sokong tentang apa yang dibentangkan oleh Datuk. Datuk, terima kasih banyak, tapi sebelum saya nak lepaskan Datuk boleh pergi dulu sebab kita dua kumbang di sini. Lengkap rasanya kalau kita nak jemput dua bunga bersama dengan kita untuk sesi sukses pada kali ini. Kita nak perkenalkan juga, kerana sangat istimewanya, kita juga turut bersama dengan Cikgu Syarin Hanum Abdul Rahman, penolong kanan hal ehwal murid SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Salam Hanif, Ya, Datuk. terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan di hujung sana adalah Cikgu Ruzaimah Jaafar, guru akademik dari SMK Tambun di Ipoh. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Ya, kabarnya ada sesuatu yang ditunjukkan kepada saya oleh Cikgu berdua ni. Ya, Tapi Hanif. semua itu selepas ini mungkin untuk proses pemahaman yang lebih lanjut berkenaan dengan ujian amali yang akan diberikan nanti, dan sangat istimewa kerana ketiga-tiga tetamu ini akan terus bersama dengan kita. Kita nak berehat seketika. Kali inilah Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Jangan ke mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih terus bersama kami. Inilah Sukses SPM 2021. Tadi telah kami perkenalkan profil kedua-dua guru yang terlibat. Saya sangat tertarik dengan moto yang mereka kenalkan. Never say yes if you want to say no. Dan teruskan berusaha, kan? Tiada yang mustahil. Itulah daripada Cikgu Syarin Hanum dan juga Cikgu Ruzaimah Jaafar bersama dengan kita. Cikgu, apa khabar? Kedua-duanya sihat, ya? Alhamdulillah, Hanif. Ya, terima kasih kerana sudi singgah ke studio kami di Didik TV ini. Mungkin kita mulakan terlebih dahulu dengan pematuhan SOP, kerana itu yang kami tekankan. Silakan Cikgu, ya. Boleh ambil giliran bersama-sama untuk makan hand sanitizer tadi, dan kita nak teruskan juga dengan sesi pembelajaran. Tadi kita dah bawakan kepada murid-murid yang menonton berkaitan dengan formatnya, kenapa pentingnya ujian amali sains ini diperkenalkan semula selepas 20 tahun hanya sekadar bertulis, dan inilah kita nak bawakan sesi pembelajarannya bersama dengan dua orang cikgu yang sangat hebat. Jadi cikgu, saya serahkan, mungkin apakah yang ingin cikgu sampaikan pada sesi kali ini, silakan. Okey, Hanif, sebelum cikgu bermula, izinkan cikgu berpantun. Boleh? Baik, silakan. Hai. Ni Hanif, kan senang tak cikgu nak pantun tak? Cikgu saya ni pula saya tu. beli, cikgu jual. Okey, saya jual beli. Februari 2022, ujian amali bermula.
hati gundah gulana, galau terasa. Jangan risau murid-murid semua. Sukses SPM 2021, cikgu berbicara. Hebat. Dahsyat. Silakan cikgu. Ya, terima kasih Hanif. Okay, pada hari ini, cikgu berdua akan menunjukkan satu simulasi sebagaimana yang telah Datuk Pengarah terangkan tadi. Simulasi ini akan memberi gambaran yang jelas kepada calon-calon SPM 2021 khususnya yang mengambil mata pelajaran sains tambahan untuk mendapat gambaran situasi, suasana bagaimana semasa ujian amali sedang dijalankan. Okey, Cikgu Ruzaimah, apa Cikgu Ruzaimah buat kat situ? Okey, murid-murid, hari ini andaikan cikgu adalah calon SPM 2021, ia akan menduduki ujian amali bagi mata pelajaran sains tambahan. Ini ialah kertas soalan bagi ujian amali sains tambahan. Bagi mata pelajaran sains tambahan, kita mempunyai 2 soalan yang akan membawa 30 markah kepada calon-calon. 2 soalan ini, murid-murid akan menjawab dalam masa 1 jam 45 minit. Tapi ingat murid-murid, 15 minit pertama tu Hanif, tak boleh buat apa-apa lagi. Tapi tahu tak apa kena buat masa tu? Itu mungkin yang saya nak tanyakan. Apa yang perlu dilakukan, cikgu? Okey, 15 minit pertama, murid-murid dikendaki untuk menyemak radas yang dibekalkan di atas meja murid-murid. Lihat dari segi kuantitinya, spesifikasinya supaya menepati senarai semak calon. Murid-murid akan dibekalkan dengan senarai semak calon. Okey, jika barang-barang tak cukup, macam mana nak buat? Okey, tanda pada kertas. Cikgu, calon kita angkat tangan. Calon angkat tangan. Itulah. Bila calon dapati, tidak ada barang ataupun radas yang dibekalkan itu tidak mencukupi atau tiada di atas meja, di dalam bakul yang disediakan atau tidak menepati spesifikasi, maka calon-calon perlu angkat tangan dan petugas peperiksaan akan datang untuk membawanya, memaklumkan kepada petugas peperiksaan. Seterusnya, mari kita lihat tentang tugasan amali bagi ujian amali sains tambahan. Untuk soalan 1, kita panggil soalan amali berpandu. Anda nak tahu tak amali berpandu tu apa? Betul, saya sangat nak tahu ni. Apa tu? Agak-agak ada tak amali tak berpandu? Ada, cikgu. Ada, bagus. Tepat sekali. Soalan bagi tugasan amali berpandu ialah soalan yang mempunyai langkah, arahan atau prosedur yang lengkap. Hanif ikut je. Satu persatu sampai habis. Mesti boleh jawab. Manakala bagi soalan tugasan amali tidak berpandu, soalannya tiada langkah, Hanif. Jadi soalan hanya akan memberi tujuan eksperimen beserta radas di atas meja. Maka tugas murid-murid untuk merancang amali dan seterusnya menjalankan eksperimen tersebut. Tapi jangan risau, kita diberi gambar rajah. Jadi murid-murid boleh susunkan rajah ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana Cikgu Ruzaimah menyambung radas atau lita bagi soalan 1. Cikgu Ruzaimah, apa yang perlu kita tekankan di sini? Kita kena pastikan wayar ini menyambung pada simbol positif, terminal positif dan terminal negatif itu mesti dibetulkan. Ya, Hanif. Jika soalan melibatkan lita, suka cikgu ingatkan. Ini panduanlah, sedikit tips untuk murid-murid. Jika dia melibatkan lita, kita mesti pastikan terminal negatif dan terminal positif dari bateri itu disambungkan dalam keadaan yang betul. Macam kita pasang bateri pada lampu ke. Kalau salah mesti lampu tidak menyala. Jadi itu penting. Ya, terminalnya tu kan. Okey, cikgu, mungkin kita tahu soalannya lengkapkan lita seperti tunjukkan dalam rajah. Mungkin Cikgu Ruzaimah boleh tunjukkan seketika
bagaimana nak melengkapkan tu yang betul yang telah dilakukan oleh calon kita ini, simulasinya ini kan. Okey, ni dah lengkap. Kemudian sambung. Okey. Bila kita sudah menyambung wayar penyambung pada bateri, Ya. okay, kita perlu semak dulu sama ada bateri itu berfungsi atau tidak. Murid-murid, sekarang mari kita perhatikan video ini. Video ini menunjukkan bagaimana satu litar dipasang untuk menguji kekondaksian bagi larutan-larutan yang telah disediakan kepada murid-murid di atas meja. Sekarang, Cikgu Ruzaimah sedang menyambung litar di atas meja sebagaimana yang ditunjukkan dalam video sebentar tadi. Suka cikgu ingatkan kepada murid-murid ya, apabila amali yang melibatkan ujian kekondaksian elektrik, okay, Hanif, ataupun pemasangan litar, kita mesti memastikan litar itu disambung dengan lengkap dan berfungsi. Okey. Kalau tak berfungsi nanti kita tidak akan dapat pemerhatian sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. Sekarang cuba Cikgu Rozaimah terangkan apa yang perlu kita sambung dengan betul. Okey, apabila kita nak menyambungkan litar, kita pastikan terbina bateri positif dan negatif disambungkan dengan betul. Ya, samalah kalau kita pasang peralatan elektrik yang menggunakan bateri kan, Hanif? Betul. Ya. Mesti letakkan terminal positif dan negatif itu dengan betul. Kalau tak, lampu tak menyala. Betul. Tak jalanlah apa yang kita nak buat tu, cikgu. Ya. Negatif. Jadi sebenarnya ini adalah kemahiran biasa yang kita hadapi setiap hari. Jadi murid-murid jangan risau. Okay, ujian amali ini bukan satu ujian yang memang memerlukan kemahiran yang tinggi kita kata, tapi apa yang murid-murid buat semasa ujian amali telah murid-murid jalankan bersama guru-guru semasa PDP di dalam makmal. Okey. Seterusnya Hanif, ini adalah emitter. Okey. Emitter ini dalam ujian amali, ia merupakan satu aspek kemahiran yang diuji dalam soalan pemerhatian. Okey. Jadi, dalam soalan yang cikgu tunjukkan tadi, apa pemerhatian yang murid-murid perlu buat adalah perhatikan pesongan emitter. Dengan bahasa mudah, nak tengok jarum tu terpesong ataupun tidak. Faham. Jadi dia ada dua, Hanif. Okey. Kadang-kadang soalan meminta kita melihat pesongan saja. Okey. Tapi kadang-kadang dia meminta kita membuat bacaan. Jadi bila kita baca soalan, kita kena jelaskan apa yang soalan kehendaki. Jangan kita main hentam kita kata. Baca soalan dengan betul. Ya. Okey. Seterusnya, cikgu nak bagi tips, Hanif. Okey. Ini saya suka ada tips. Mestilah semua murid memang. Cikgu ada tips tak? Cikgu ada tips tak kan? Okey, Cikgu Ruzaimah, apa tips kita pada hari ini? Kita adalah untuk menyukat isi padu silinder. Bagaimana kita nak membacanya? Kita hari ini, cikgu ingin berkongsi satu tips, Hanif, untuk membaca isi padu, cecair atau larutan yang disukat di dalam silinder penyukat. Hanif nak cuba? Saya nak cuba. Okey, dah lama kan tak cuba? Zaman saya pun, saya antara yang mencuba-cuba ni. Ya. Ni saya kena baca lah. Ya. Okey, saya baca bacaan. Kalau saya tengok ni, cikgu, dia 29 lebih atau 30 ni. Betul ke cikgu cara saya baca ni? Okey. Kita lihat dulu Cikgu Ruzaimah baca macam mana. Okey, jawapan Hanif tadi berapa? Saya ambil 29. 29. Lock Saya lock. Okey, Cikgu Ruzaimah cuba baca. Sekarang cuba Hanif bandingkan kedudukan tubuh Hanif tadi dengan cara Cikgu Ruzaimah. Okey, selaras. Jadi itulah cara yang betul bagaimana kita perlu membuat semasa kita ingin membaca isi padu cecair. Okey, kita kena laraskan kedudukan mata kita dengan meniskus. Meniskus cecair tersebut. Baru kita mendapat bacaan yang tepat. Jadi bacaan ini penting sebab dia mengganggu
jawapan dalam kertas soalan kita kelak. Okey. So seterusnya, cikgu ingin sentuh apa kemahiran yang akan ditaksir. Jadi kita ada dua, itu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif tu apa, Hanif? Kita membersih radah, salah satunya. Tapi mungkin Hanif tertanya, ada orang ke yang nak bagi markah pada masa ujian tu? Tak ada. Itu uniknya ujian amali sains yang telah dirangka. Tetapi kegagalan untuk kita membersihkan radah dengan betul sebagaimana yang Cikgu Ruzaimah tunjukkan di dalam video ini akan mempengaruhi jawapan. Kalau sekolah kita mempunyai sinki, kita basuh di sinki. Tapi sebagaimana Datuk kata tadi, ada sekolah yang makmal tidak lengkap. Jadi kita boleh guna kaedah ini iaitu menggunakan satu besen. Jadi tak ada halangan untuk ujian amali dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Okey, seterusnya proses mengulang eksperimen. Kita akan ulang eksperimen sebagaimana yang dikehendaki di dalam soalan. Soalan, betul. Seterusnya, Hanif. Kita lihat soalan kedua. Kalau Hanif tengok soalan kedua ni panjang. Tapi jangan risau. Macam cikgu kata tadi, soalan panjang semua ada. Ikut saja. Macam resipi. Dia berpandu. Berpandu, yes, betul. Okey, jadi sekarang ada rajah diberikan. Jadi bila rajah diberikan, kita ikut saja apa yang rajah itu buat. Sekarang Cikgu Ruzaimah akan menunjukkan bagaimana beliau menjalankan eksperimen ini. Cikgu Ruzaimah, kenapa tu? Macam susah je. Ya, cikgu, saya susah nak kira. Okey, sekarang cikgu nak kongsi satu lagi tips. Tips saya suka. Okey, macam mana kita boleh membuat satu tanda dengan senang. Jadi jangan ukur macam tadi. Kalau ukur macam tadi, kita akan mendapat ukuran yang tidak tepat. Jadi caranya, kita letak dulu benang di atas pembaris dan kita terus tanda. Seperti yang cikgu tunjukkan di slide ini. Jadi Cikgu Ruzaimah sedang menanda panjang yang dikehendaki dalam soalan. Ikutlah kalau soalan nak 20, kita tanda 20. So, kita ada beberapa set panjang. Jadi itulah yang kita akan ukur. Jadi tips ini yang perlu diikuti oleh calon nanti ini calonlah kalau soalan berkaitan dengan bandul ini ditanya dalam ujian amali sains. Okey, seterusnya Cikgu Ruzaimah akan memulakan ayunan. Okey. Agak-agak Hanif, apa fungsi kertas? Untuk melihat ayunan tu secara penuh? Okey. Kita tunggu ya. Saya lock dulu. Alright. Jadi, lepas ini kita akan lihat apa fungsi kertas yang Cikgu Ruzaimah gunakan sebentar tadi. Okey, baik. Itu menariknya kedua-duanya sebab mereka pula yang memberikan saya rasa ternanti-nanti ni keterujaan untuk kita terus melakukan ujian amali. Cikgu berdua, kita nak berteriak seketika boleh? Boleh. Kerana selepas ni kita akan teruskan pembelajaran berkaitan dengan ujian amali. Segalanya hanya di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali bersama dengan saya Hanif Miswan. Inilah Sukses SPM 2021 dan kita masih lagi bersama dengan dua orang cikgu untuk meneruskan eksperimen ujian amalinya ini. Cikgu Syarin Hanum Abdul Rahman dan juga Cikgu Ruzaimah Jaafar. Okey, tak sabar nampaknya calon kita tu untuk menunjukkan ni. Silakan terus Cikgu. Sekarang kita nak cerita rahsia kertas tadi ya. Okey. Jadi sekarang kertas ini kita adalah satu kaedah bagaimana kita dapat membuat sudut sesaran sebanyak 20 darjah dengan tepat. Jadi kaedah ini lebih mudah berbanding kita guna jangka sudut secara langsung pada bandul itu. Sekarang Cikgu Ruzaimah sedang mengayunkan bandulnya seperti di dalam video. Kita saksikan untuk eksperimen ini kita memerlukan
merekod masa. Jadi jam randik harus disemak atau diuji sebelum ujian dijalankan. Ya. Okey. Seterusnya, apabila semua data telah kita perolehi, Hanif, barulah kita menjawab soalan. Ada soalan juga, bukan buat saja. Okey. Jadi, di sini cikgu nasihatkan semua calon SPM 2021 untuk memahirkan diri dalam kesemua 12 kemahiran proses sains bagi menjawab soalan dengan mudah. Ya, baik. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu kedua-duanya. Mungkin sebelum kita pergi kepada rumusan apa yang ingin cikgu sampaikan, saya nak beli pantun yang cikgu jual tadi tu. Okey, di penghujung siaran kita ini. Murid-murid dah masuk kelas, rasa gembira tidak terhingga. Pengajaran cikgu berdua memang faham dan jelas. Terima kasih buat Sri Kandi berdua. Dan kita nak mengalukan kembali Yang Bahagia Datuk Fakhruddin Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia di penghujung siaran ini. Datuk, selamat kembali. Mungkin sebagai penutup bicaranya berkenaan dengan topik kita di Sukses SPM 2021 ini, rumusan yang Datuk ingin sampaikan. Silakan. Okey, Hanif, pertamanya terima kasih cikgu atas pengkongsian ilmu yang saya pasti akan meyakinkan anak-anak pelajar kita dalam melaksanakan ujian amali sains. Ini adalah satu yang akan memberi satu semangat baharu kepada anak-anak bahawa tidak perlu kita panik, tak perlu kita risau seperti pantun cikgu di awal tadi. Jadi kita selalu bersama sukses SPM 2021 di Didik TV. Pastinya sukses akan membawa kejayaan kepada anak-anak sekalian. Jadi ikutilah, ada beberapa siri lagi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan amali sains ini. Dan insya-Allah dalam mata pelajaran yang lain yang juga ada perubahan format untuk kita fahami dan hayati bersedia bagi peperiksaan SPM 2021. Ya, baik, terima kasih Datuk. Tadi kami bertiga tertanya-tanya sebenarnya Datuk. Ada satu istilah berkaitan dengan salam ABC. Itu antara yang terkenal dan sinonim dengan Datuk juga. Mungkin boleh diterangkan Datuk di penghujung siaran Sukses SPM ni? Terima kasih. ABC adalah satu perkara yang sangat asaslah dalam kehidupan seorang anak pelajar itu. Jadi bila kita hantar anak ke sekolah, di awal persekolahan tu pasti bila balik ibu akan tanya, adik dah pandai ABC. Jadi ABC ini tidak ada siapa yang tak tahu. Tapi ABC yang dimaksudkan oleh saudara Hanif yang saya selalu katakan ialah A itu anak, B itu baik, C itu cerdik. Jadi kalau kita nak mudahkan, ada satu frasa, anak yang baik lagi cerdik. Itu yang kita perlu adakan dalam sistem pendidikan hari ini. Sebab dengan baiknya anak itu, ilmu yang mereka perolehi pasti dapat dimanfaatkan untuk keseluruhan kehidupan ini. Jadi apa yang cikgu berdua, ini adalah cikgu yang baik, Hanif adalah pengacara yang baik, maka berlakulah sukses ini. InsyaAllah kalau kita terus semarakkan semangat ABC anak yang baik lagi cerdik ini, tidak ada apa yang susah dalam pembelajaran dan ilmu yang dapat itu memberi manfaat untuk kehidupan. Itulah kalau dapat saya kongsikan pada petang ini. Ya, terima kasih Datuk. Datuk juga seorang ketua yang baik dan cerdik juga. Itulah kepimpinan melalui teladan yang dibawakan. Terima kasih banyak kepada ketiga-tiga tetamunya. Saya perkenalkan sekali lagi Datuk Fakhruddin Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia bersama kita. Terima kasih Datuk. Sama. Di tengah-tengah itu adalah Cikgu Syarin Hanum Abdul Rahman. Cantik namanya, Hanum. Penolong kanan Hal Ehwal Murid SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Dan di hujung sana, jauh datangnya kita bawakan, iaitu Cikgu Ruzaimah Jaafar, Guru Akademik di SMK Tambun Ipoh. Sekali lagi terima kasih daripada kami semua di Sukses SPM 2021 dan kepada semua murid-murid yang menonton kami, terima kasih juga dan terus menjadikan ini sebagai cabaran dan juga satu sesi pembelajaran yang terbaik untuk kita semua menjadi insan yang baik. Saya Hanif Miswan, kita jumpa lagi di Sukses SPM 2021. Inilah Didik TV KPM. Assalamualaikum. Jumpa lagi.